Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, hari ini kita nak belajar tajuk tanda baca. Baik, jika semua sudah sedia, kita mulakan. Baik, tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam ayat. Baik, seterusnya, tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu di dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Nanti kita akan lihat contoh penggunaan tanda baca ni dalam ayat. Okey. Baiklah, antara tanda baca yang murid-murid perlu kenal ialah yang pertama, huruf besar. Okey, nanti cikgu akan terangkan penggunaan tanda baca huruf besar. Kemudian, tanda noktah ataupun titik. Okey, yang warna merah tu itu ialah simbolnya. Okey, yang ketiga ialah tanda koma. Okey, cuba lihat di dalam kurungan tu, yang warna merah ialah simbol tanda koma. Okey, kemudian tanda seru. Ini sebelum ni murid-murid pernah belajar kan, tanda seru. Okey, itu simbol tanda seru. Okey, kemudian tanda soal. Okey, lihat simbol tanda soal. Okey, kemudian tanda petik. Okey, tanda petik. Dia ada pembuka kata dan penutup kata. Dia macam koma juga tapi dia ada dua. Dan di sebelah atas. Kita tulis sebelah atas. Okey, macam koma, dia sama dengan baris ayat kan. Kalau tanda petik ni, dia di sebelah atas. Nanti murid-murid akan lihat contoh. Baik, penggunaan huruf besar. Tanda baca huruf besar. Okey, penggunaannya ialah pada huruf awal perkataan dalam ayat. Okey, kamu cuba lihat contoh ayat tu. Okey, cikgu dah warnakan huruf besar bagi permulaan ayat tu. Okey, sekolah saya terletak di kawasan bandar. Baik, penggunaan huruf besar ialah pada awal ayat. Okey, mesti huruf besar. Permulaan ayat mesti huruf besar. Kemudian, penggunaannya pada huruf awal bagi semua kata nama khas. Okey, kata nama khas ni ingat lagi tak? Contohnya apa? Nama orang kan? Nama orang. Kemudian nama tempat, nama negeri. Okey. Cuba lihat contoh ayat. Doktor Azmi bekerja di Hospital Alor Setar. Baik, penggunaan huruf besar ni pada huruf D tu. D tu doktor, pangkat dia, pangkat bagi Azmi. Azmi ni A tu kena huruf besar, kata nama khas. Jadi Hospital Alor Setar pun ialah kata nama khas, nama tempat kan. Okey. Jadi huruf H, huruf A dan huruf S tu perlu huruf besar. Ini penggunaan tanda baca huruf besar. Okey, boleh murid-murid? Okey, kita pergi tanda baca yang seterusnya. Okey, tanda baca yang seterusnya ialah tanda noktah ataupun titik. Okey, di mana kita nak letak titik ni? Ada yang dah tahu kan? Okey, ia ditulis di akhir ayat. Contoh ayat pertama ni. Kereta itu kepunyaan bapa saya. Nampak tak ada noktah di hujung ayat kan? Okey, baik. Seterusnya, tanda noktah ni digunakan untuk singkatan nama. Okey, kalau kamu perhatikan ada setengah orang dia ada noktah di pada nama dia. Jadi
itu pun kita akan gunakan tanda baca nokta. Okey. Contoh ayat ni, Contoh ayat ni, penulis buku itu ialah C.W. Lee. Di sini nama dia ada penggunaan nokta. Okey. Yang pertama tadi kita gunakan bila akhir ayat. Yang kedua, tanda baca bagi singkatan nama. Okey. Contoh kalau nama kamu Awangku. Contoh dia ada A titik K kan. Selalu Awangku. Itu contoh dia. Okey, baik kita lihat yang seterusnya. Okey, tanda koma. Okey, tanda koma ni penggunaan dia untuk memisahkan benda-benda yang sama jenis. Ni dalam ayat lah. Okey, contoh saya suka bermain bola sepak, koma, hoki, koma, badminton dan bola tampar. Nampak tak? Ini ialah semua jenis permainan. Boleh juga contoh ayat, saya suka makan roti, koma, susu dan Milo. Contoh macam tu kan. Okey, itu penggunaan koma. Okey. Kemudian ia juga digunakan untuk menyambung ayat. Okey, kalau kita buat karangan, okey. Contoh dah masuk perenggan seterusnya. Jadi contoh ayat ni kita lihat. Selain itu, koma. Saya juga suka bermain catur. Okey. Bila penggunaan koma ni, intonasi kamu akan berehat. Ya, dia bukan berhenti. Berehat pada tanda baca koma tu ya. Intonasi dia. Kalau sebutan ni lah. Selain itu, okey, saya juga suka bermain catur. Baru berhenti. Kemudian sambung balik ayat. Okey, baik. Kita lihat tanda baca yang seterusnya. Okey, tanda soal. Okey, tanda soal. Baik. Tanda soal ni digunakan dalam ayat tanya. Okey, ayat tanya. Contoh dia, siapa nama kawan kamu? Itu ayat tanya kan? Okey, siapa nama kawan kamu? Kemudian, contoh ayat yang kedua, awak hendak ke mana? Bila kita ada ayat tanya, mesti hujung dia ada tanda soal. Okey. Kemudian kita lihat tanda seru. Okey, tanda seru. Okey, cuba lihat penggunaan dia tu dalam ayat seru. Okey. Contoh, kata seru, wah kan? Wah. Okey, mesti ada koma. Wah, bagusnya nyanyian penyanyi baru itu. Okey. Nampak? Ada tanda seru di hujung ayat. Sebab ada kata seru di sini, wah. Okey, kemudian kata seru seterusnya situ, amboi kan? Okey, jadi ayat tu, amboi, comelnya bayi kamu. Okey, cikgu ulang semula. Amboi, comelnya bayi kamu. Nampak ada tanda seru di hujung ayat seru tu. Okey, boleh? Okey, kalau kamu dia punya clue dia, lihat kata seru. Contoh amboi, nah. Lagi apa? Wah, aduh. Mesti hujung dia ada tanda seru. Okey? Baik, kita lihat yang seterusnya. Okey, tanda petik. Tanda petik ni selalunya digunakan bagi ayat ataupun percakapan, petikan. Okey, digunakan untuk petikan langsung. Contohnya bila dalam petikan tu ada dialog. Ada dialog kan? Ada dialog, orang berkata, bercakap. Okey, contoh. Okey, mari kita ke Padang, kata Zalina kepada Almira. Okey, contoh, nampak tak? Pembuka kata dia tu. Okey, mari kita ke Padang. Okey, koma.
kemudian penutup kata atau penutup ayat, pembuka ayat dan penutup ayat situ. Okey, dia mesti ada dua kurungan. Tanda petik ni dia sepasang, sepasang. Okey. Boleh. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Ni ayat dia. Apa khabar murid-murid? Tanya Cikgu Floria. Okey. Itu dialog Cikgu Floria, dia mesti ada tanda petik tu. Okey. Nanti kita akan lihat penggunaan dia dalam teks pula. Okey. Seterusnya, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 15. Baiklah. Ni cikgu besarkan dia punya ni ya. Jadi lihat di situ. Tajuk dia Aku Warga Negara Malaysia. Okey, situasi yang pertama ni situasi di sekolah. Okey, cuba baca petikan tu. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Baik, kita lihat dalam petikan ni. Okey. Kita lihat penggunaan tanda baca. Yang pertama, lihat tanda baca, tanda petik. Okey, tanda petik ni ialah untuk petikan langsung ataupun dialog. Okey. Dia ada tanda petik, kemudian tanda baca huruf besar S tu. Sebab apa? Dia permulaan ayat. Okey, kamu kena ingat untuk mulakan ayat perlu huruf besar. Okey, permulaan perkataan itu saja. Okey, bukan semua perkataan. Okey. Permulaan perkataan itu saja yang perlu huruf besar. Okey, mula ayat mesti huruf besar. S tu. Okey, baik, seterusnya lihat tanda baca. Ini pasangan bagi tanda petik tadi. Ini pembuka kata. Manakala ini ialah penutup kata. Okey, jika dialognya dah habis, dia ada tanda baca tutup penutup kata. Tanda petik tu. Baik, seterusnya tanda baca di situ ialah tanda soal. Okey, tanda soal. Kenapa digunakan tanda soal? Sebab ada kata tanya di situ. Siapa? Kan? Siapa ialah kata tanya. Jadi, bila kita ada bila ayat ini ialah ayat tanya, jadi perlu ada tanda soal. Kemudian kita lihat tanda baca yang seterusnya. Tanda baca iaitu huruf besar. Okey, kenapa kenapa huruf C dan huruf R bagi perkataan Cikgu Ramlan ni kita tulis huruf besar? Betul, sebab kata nama khas. Okey, ingat lagi tak kata nama khas tu? Kata nama khas ialah nama orang, nama jawatan. Okey, lagi apa? Nama negeri, nama negara, nama tempat. Okey? Itu ialah contoh-contoh kata nama khas. Jadi perlu huruf besar. Okey, penggunaan huruf besar ni kalau kita ingat tadi yang cikgu cakap, okey, pertama permulaan ayat, kemudian huruf besar juga digunakan untuk kata nama khas. Okey, baik, seterusnya tanda baca noktah ataupun titik. Masih ingat lagi? Okey, noktah ni kita letak di hujung ayat. Okey, di hujung ayat. Okey, perlu ingat selepas noktah nak mula balik ayat perlu huruf besar.
Okey, selepas nokta perlu huruf besar kalau ayat yang seterusnya tu. Okey. Lihat di sini. Sama juga. Ada tanda petik. Okey, kemudian ini ialah ayat seru. Jadi perlu tanda seru. Okey, tanda seru. Okey. Cikgu ingatkan semula tanda petik tu dia perlu sepasang ada pembuka dan penutup kata. Jadi penutup tu perlu tanda tanda baca seru ataupun tanda baca soal, koma perlu sebelum penutup kata tu ataupun sebelum kata petik yang penutup. Okey? Boleh? Okey. Tak apa, kita teruskan. Okey? Jawab Hasan dan kawan-kawannya. Di sini cikgu tak bulatkan. Hasan tu ialah kata nama khas, nama orang kan? Dan kawan-kawannya noktah. Nampak ada noktah, titik di hujung ayat. Baik, kita lihat ayat yang pertama tu. Okey, kita nak letakkan tanda baca yang sesuai bagi ayat. Sebelum tu kita kena baca dulu ayat tu. Baru kita dapat petunjuk tanda baca apa yang sesuai. Baik, yang pertama. Ayat pertama. Syabas, Hasan, Idris dan Kokbun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Baik. Kalau nampak tak dekat sini ada kata Cikgu Ramlan. Jadi ini ialah petikan langsung. Okey, ada kata Cikgu Ramlan. Jadi Syabas Hasan ni tadi ialah ayat Cikgu Ramlan. Jadi kita gunakan tanda petik. Tanda petik. Okey, tanda petik. Pembuka. Okey. Kemudian kalau ada tanda petik ni dia mesti sepasang. Jadi mana yang kotak yang terakhir tu. Itu kita letakkan penutup kata petik. Okey, nampak tak? Tanda baca tanda petik ni kita dah letakkan. Okey, kemudian lihat ayat tu. Syabas, Hasan, Idris, Kokbun. Nampak ada 3 orang kan? Jadi apa tanda baca yang perlu kita letak di sini? Betul, tanda koma. Sebab dia ada penggunaan kata yang sama. Contoh orang. Tadi yang kita buat contoh permainan tu kan dan makanan. Okey. Ini orang. Jadi Hasan, Idris dan Kokbun. Kita letakkan tanda koma. Okey. Kemudian kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Okey. Jadi apa tanda baca yang seterusnya ni? Okey. Kalau kita lihat ayat ini ialah ayat seru. Sebab apa? Kita lihat ada clue di situ. Perkataan syabas. Okey, syabas ni ialah kata seru. Jadi kita kena letak tanda seru. Tanda seru ni mesti sebelum kata petik ni. Okey, kita letak kata seru sebelum kata petik yang penutup. Okey? Baik. Sudah selesai yang ayat yang pertama ni. Kita lihat ayat yang kedua. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Okey, tanda baca yang dia dah beri sini ialah kata petik. Dia dah ada dah situ. Okey, kemudian ini ialah ayat apa? Adakah ia ayat tanya? Ayat seru?
Kalau ayat tanya tak ada kata tanya dia dalam ayat ni. Okey, kalau tanda seru pun tak ada kata seru dalam ayat ni. Jadi yang tanda baca yang sesuai ialah tanda koma untuk menyambung ayat. Okey. Tanda koma ni perlu letak sebelum kata petik. Kata petik. Tanda petik. Tanda petik penutup ni. Tanda koma ni. Okey. Kemudian kata Cikgu Ramlan lagi. Jadi hujung ayat kita letakkan tanda nokta. Okey, bila kamu tulis ayat, kamu perlu betul-betul perhatikan tanda baca tu. Permulaan ayat mesti huruf besar. Kata nama khas perlu huruf besar. Kemudian hujung ayat mesti ada nokta. Okey. Bila selepas nokta kita sambung balik ayat perlu huruf besar. Sebab apa? Permulaan ayat. Ingat, permulaan ayat mesti huruf besar. Hujung ayat mesti ada nokta. Okey. Boleh. Kita pergi ke situasi yang seterusnya. Okey, tadi kamu sudah lihat situasi di sekolah. Kemudian kita lihat situasi di rumah. Okey, kita akan letakkan tanda baca yang sesuai bagi ayat ni. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan. Jadi, untuk tanda baca ni, kamu boleh dapatkan petunjuk daripada ayat. Di situ ada perkataan di manakah. Di manakah ini ialah kata tanya. Okey, ialah kata tanya. Mana? Kata tanya. Lagi satu, kamu lihat pada ayat tanya Hasan. Jadi, ini sudah beri kamu petunjuk bahawa ayat ini ialah ayat tanya. Jadi, tanda baca yang perlu kamu letakkan ialah tanda soal untuk ayat tanya. Kan? Okey, baik. Okey, kita dah selesai ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Baik, kita lihat ayat yang permulaan ni tadi. Nah. Nah ni ialah kata seru. Jadi, ini ialah ayat seru. Okey, ayat yang di bahagian dah hadapan ni ialah ayat seru. Jadi, di sini kamu perlu letakkan tanda baca, tanda seru. Ni dia punya clue dia. Okey, petunjuk dia kamu lihat. Ni ialah kata seru. Nah ni. Okey. Kemudian kamu letakkan tanda seru. Okey, sambung. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Jadi tanda baca huruf besar. Malaysia tu ialah kata nama khas. Nama negeri, nama tempat. Okey. Kita kena letakkan huruf besar di hadapan perkataan. Okey, bukan semua huruf besar, di perkataan yang permulaan tu je. Macam Malaysia kita tulis M tu huruf besar. Ni kita dah betulkan tanda baca ni. Okey. Okay, dapat. Kemudian ayat yang ketiga. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Ni kamu dah dapat dah dia punya petunjuk. Okey. Bolehkah. Bolehkah ni ialah kata tanya. Okey. Lagi satu. Dia dah sebut dah situ. Tanya Hasan. Jadi,
Tanda baca yang perlu kamu letak di sini ialah tanda soal. Okey, tanda soal. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang keempat. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat orang yang dilengkapkan oleh Hasan. Kamu lihat dekat dalam ayat ni apa petunjuk dia? Betul. Kata seru amboi. Jadi perlu ada tanda seru. Okey, tanda seru ni ditulis sebelum kata petik tu. Kata petik. Tanda petik tu. Tanda petik. Okey, sebelum tanda petik yang penutup. Okey, ni pembuka, yang depan ni pembuka, ini penutup. Okey. Tanda petik tadi. Okey. Okey. Jadi okey, selesai sudah yang untuk situasi di rumah ni. Okey. Kamu perlu baca ayat tu dan lihat dia punya petunjuk sama ada ayat tu ayat tanya ataupun ayat seru. Kemudian untuk kata nama khas yang merujuk kepada negara, nama orang, nama jawatan. Yang itu perlu huruf besar di hadapannya. Kemudian di hujung ayat perlu ada noktah. Permulaan ayat perlu huruf besar. Jadi untuk tugasan hari ini, cikgu minta murid-murid untuk salin ayat situasi di sekolah dan situasi di rumah. Kamu salin di dalam buku latihan. Dan kamu boleh ulang semula video tadi untuk lebih faham penggunaan tanda baca tadi. Mungkin kalau sekali lalu kamu lihat mungkin tak berapa faham. Jadi kamu boleh ulang dan cuba fahamkan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Jika sudah siap, kamu hantarkan di dalam Google Classroom ataupun dalam grup WhatsApp. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.